Yang ketiganya pula, tanda takwa ni adalah qanaah, berpada dengan sedikit. Kita tengok dalam Malaysia sebelum PKP, kita membazir makanan terlalu banyak. Bayangkan setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Tolong jangan masuk statistik ni. Kita jangan termasuk dalam ni. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Teruk perangai orang Melayu Islam kat Malaysia. Ini fakta, angka yang paling tepat yang saya dapat daripada Sudden Waste Management. Memang, bayangkan 17,800 hari, 270,000 tu pula, 270,000 tan sebulan itu makanan belum diusik. Buffet Ramadan ni, apa halak biar kita bayar RM80? Ambil dapat banyak. Salah. Kau sebelum masuk kau fikir, berapa banyak kau boleh makan. So kalau 85 ni kau bayar, anggaplah kau nak bantu perniagaan hotel ni. Kau nak bantu usahawan ni, nak bangunkan perniagaan dia. Tak apalah, kita bagi. Tapi makan seadanya yang kita boleh makan. Kan? JKKP memang selalu dapat undangan ni. Bos-bos selalu. Saya dulu kena undangan. Memang kita tahu pattern orang Malaysia tu buffet macam mana. Masalah kalau ambil buffet ni, dia ambil sikit, dia duduk, dia makan. Tak cukup, dia pergi ambil lagi, makan. Tak cukup, ambil lagi. Kita ni, daripada baru sampai ke darat, hujung ke hujung. Terlepas pula. Dia tak boleh tinggal satu line pun. Bila dia duduk dekat meja dia, perjuangan belum selesai. Sebab dia duduk, dia nampak, mana kau dapat kambing tu? Pergi pula beratur ambil kambing. Sudahnya kita tengok pun kita tahu tak boleh habis. Saya baru je share dalam kuliah subuh baru ni. Saya cakap, kebodohan yang paling besar adalah orang yang gagal melawan nafsu dia. Contoh, hari ni kita beli roti john seorang sebatang. Anak 5, jadi 5 batang. Macam tu lah, sebatang. Roti john sebatang, lepas taufu fah beli, yong taufu beli, mega goreng beli. Apa lagi? Beli, apa nama tu? Beli mutabak beli. Rojak Singapura beli. Sudah, bila dah beli banyak, okey, tak habis. Itu belum bodoh lagi. Esok tu beli banyak tu juga, confirm bodoh. Kena faham maksud saya tu. Jangan bazir. Beli, kita dah tahu siapa masak sedap tak sedap, kita dah tahu kat pasar Ramadan tu, kita dah tahu dah. So janganlah ulang lagi. Beli kadar yang kita boleh habiskan. Tu yang penting. Beli banyak, niat nak sedekah tak apa, tapi sedekah mesti sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu namanya pelupusan si seperpejam. Okey. Jadi jangan membazir. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, sesungguhnya membazir itu, orang yang membazir itu bersaudara dengan kenal. Dan sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Dan yang keempat, tujuan kita ni, takwa ni, latihannya adalah untuk persediaan hari kebangkitan. Kita bukan nak kejar dunia, tapi nak kejar akhirat. InsyaAllah kita jaga akhirat ni, InsyaAllah career kita di dunia ni pun selamat. Rezeki kita dapat pun berkah. Itu yang penting. Dalam bulan Ramadan jangan bagi alasan, aku tak larat kerja kerana bulan puasa. Tak, jangan. Nabi dulu berperang, kita buatlah kerja dengan sebaik mungkin. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia perbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. So jangan bagi alasan. Nabi dulu berperang lagi, bukan kaleng-kaleng, dengan 500 bala tentera lawan berapa ramai? Kan? Berapa ramai yang Nabi lawan? Tapi makna kata dengan izin Allah kita berjaya. So niatkan kerana Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai penutup, tiga binatang yang berpuasa. Pertama namanya ulat kepompong. Dia berpuasa seminggu lebih, 2 minggu. Akhirnya dia keluar berpompong, dia jadi rama-rama yang cantik. Dia tak makan, dia tak minum. Kalau kita tengok pula, ayam mengeram telur. Seminggu tak makan kadang-kadang sebab mengeram telur. Jangan kau rapat dia kembang. Dia marah. Akhirnya bila menetas anak-anak ayam dari pentelur tu, keluarlah anak-anak ayam yang comel-comel. Ular sawo, bila bersalin kulit, menurut kitab National Geographic Explorer, bukan kitab lah, channel. Jadi bila dia bersalin kulit tu, ada kajian menunjukkan dia tak makan antara 8 bulan ke 12 bulan dia tak makan. So boleh bayang tak dia punya Allah malaka sumna dia macam mana? Tu seekor lembu dia boleh telan, orang pun dia boleh makan. Tapi apa yang kita nak beritahu, selepas dia bersalin kulit tu, dia tinggalkan kosong kulit lama tu, berkilat-kilat cantik. Maknanya
puasa ni sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Baik dengan diri sendiri, baik dengan kerja kita, baik dengan semua orang. Ya? Jadi insya-Allah mudah-mudahan civic Ramadan kita kali ini benar-benar menjadikan kita peka dengan masyarakat, dengan kerja kita, dengan organisasi kita. Jangan kita hebohkan raya tu sangat. Untuk raya ni pun satu je saya pesan, jangan membazir. Jangan membazir. Sebab Nabi pesan apa? Untuk Syawal ni Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tu Nabi tak cakap suruh beli baru. Kalau mampu beli baru, belilah. Kan? Tapi kalau kita yang lama pun elok lagi, pakai je yang tu. Yang penting nampak cantik. Tapi pada perempuan tak, dia tak setuju tak, muka tak puati. Mas gondor. Kau semua orang sedondon, kita tak hal. Itu masalah dia kan. Kalau mampu tak apa. Kalau mampu tak apa kan. Harga makin mahal kan. Lepas tu Cina, kedai Cina pun penat tu. Masa tempah baju tu. Oh tak, sudah masuk Saban tak terima lagi tu. Dia pun pakai bulan Islam tu. Masuk Saban tak terima lagi dia. Oh ya, dia pun dia tahu lepas Syaban Ramadan tak ambil lah. Dia tak apalah, kita bersederhana. Dan pada malam, ada malam Aidilfitri nanti, kita takut tak sempat camah untuk kaya kan. Malam Aidilfitri pastikan dah settlekan zakat fitrah. Jangan tangguh-tangguh. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana yang lebih afdal? Bayar dekat Selangor. Saya kampung saya Johor, saya kerja kat Selangor. Yang afdalnya bayar zakat fitrah kat mana? Saya kata bayar kat Selangor. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya aku tadi afdal. Macam mana aku tak marah? Soal dia tanya afdal. Bila kita jawab dah, dekat tempat kita bekerja tu afdal. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya afdal kan? Kau nak bayar kat Johor sekali kau lah. Boleh juga. Kan? Itu semua lah soalan-soalan tu kan. Jadi itu dia. Jadi makna kata tuan-tuan Muslim, bak kata orang tu ialah kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Kembang-kembanglah ilmu ni. Maknanya kita ingat, kita sebar panjang pada keluarga kita, at least pada keluarga kita. Dan begitu juga disebut kan, orang kata tanang-tanang air di laut. Sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. JKP Selangor menjemput, rasa nak junjung. Kan? Itulah dia. Sepanjang-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah, nak menjolok buat berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja pada saya. Cuma sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada ke lapangan kan, kat luar sana, ada meja ajaib. Meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Yang pertamanya kuih semprit air tangan mak saya. Iaitu kuih semprit yang mak saya tekan satu-satu yang heboh viral tu kan. Jadi kita tak boleh post, kalau post jadi serodak. Jadi tu yang kita bawa tu pun tak banyak. Kalau ada tu kemudian lah ambil nombor telefon kemudian. Keduanya kita ada bawa buah kurma. Kurma syafawi, orang perempuan lelaki dua-dua suka. Memang sedap. Satu kurma Mariami, orang perempuan memang suka. Ramai perempuan suka sebab dia kenyal-kenyal sikit, memang sedap. Tapi lelaki pun boleh makan. Yang satu ni kurma Ajwa Alia. Ajwa Alia ni kurma Nabi. Cuma apa bezanya kurma yang saya bawa ni berbanding kurma kat luar sana? Ini adalah tuaian yang terbaru. Maknanya baru petik. Bukan baru petik semalam tu, bohong lah. Tapi maknanya yang latest petik di Madinah. Dan kotak tu nanti boleh tengok, memang bungkus di Madinah, bukan packing dekat sini. Maknanya pada Madinah tu buat sini. Sebab kalau kita buka, kita boleh rasa lah beza sangat. Jadi kurma Ajwa Alia ada. Cuma saya nak beritahu, siapa yang beli kurma tu nanti, dia ada macam-macam harga. Dia RM30, dia RM50, ikut gram dia. Kurma ni kalau dah beli, tolong bagi nama, alamat dengan nombor telefon, WhatsAppkan dekat nombor yang disediakan. Sebab 5 hari bulan Mei ni dia akan buat cabutan bertuah. 10 pemenang akan dapat RM1,000 dan 2 pemenang akan dapat tiket umrah percuma daripada Harmony Travel. Mana tahu rezeki, cubalah kan. Kemudian satu lagi saya minta maaf, ada sambal crispy mengidap, tapi minta maaf tak banyak. Dah nak habis sangat dah. Sebab saya daripada semalam tak balik stok tu apa. Jadi sambal crispy mengidap ni memang
Orang tak sempat makan dengan nasi. Singaporean gemar makan macam tu je, gatah macam tu. Memang sedap, budak-budak pun boleh makan. Dia sebab dekat sini kita di tempat kejadian kita jual RM10 je. Di luar ada kat dalam kat luar harga biasa dia RM15, dalam Shopee dia sampai RM18 pun ada. Tapi susah nak dapat stok tu. Jadi berapa yang ada jangan keluar dulu, sabar. Dan kemudian satu lagi, saya minta maaf sangat, produk yang saya biasanya saya bawa yang tak pernah tertinggal adalah susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni ramai penggemar dia. Susu kambing Al-Am ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah lah, bukan madu orang. Okey, apa yang bagus pasal susu kambing ni? Yang pertamanya, susu kambing tu dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Shah Alam. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luati. Memang baik. Pagi sekali cukup, InsyaAllah. Orang yang mengerjakan umrah, dia berpuasa dekat Tanah Suci, minum sampai petang perut tak masuk angin, InsyaAllah. Sebab dia beza, dia tak ada asid macam susu lembu. Keduanya, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan kebas-kebas. Memang cepat baik. Baik untuk orang yang period pain, hormon menganyau, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari. Dah tak ada. Tapi kalau datang dia balik tu rezeki. Cuma disebabkan saya tak bawa, tapi saya tetap offer pada staff ni, bagi nama sekarang ataupun ambil nombor telefon tu, WhatsApp, cakap saya daripada JKKP, beritahu. Sebab kalau harga biasa susu tu RM45, RM45 kan, untuk perempuan pregnant pun boleh tau, yang takut baby lahir jaundice, demam kuning, minum berdawan. Dia memang sedap, baik sakit lutut, lawas apa semua. Harga biasa RM45, tapi hari ni kita offer RM2.90. Perasan, sekarang dia tak perasan, dia perasan. 145 280. Tolong WhatsApp terus order je dekat nombor tu. Nanti hari ni gak post, insyaAllah esok sampai. Jadi boleh, jangan risau. Tak bawa duit pun tak apa. Barang tu, tak bawa duit tak apa. Transfer online. Balik nanti transfer. Ditakdirkan lah. Sampai rumah kan hilang ingatan. Awak jangan. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapkan terima kasih kepada Samsul yang sama tadi. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih.